Terusnya bersama dengan Fadil Ustaz Akhir untuk kelas bersama dengan beliau insya-Allah. Fadil tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada guru kita Syekh Ahmad atas bimbingan nasihat dan peringatan sempena dengan Sya'ban. Sambung pengajian kita daripada kitab Risalah Ma'awanah ataupun Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sambung pada muka surat muka surat 26. Kak Jam pula yang jaga. Allah. 26. Perihal menjaga waktu. Betul. Perihal menjaga waktu. Baik. Anak nak pinjam kitab. Kitab mana ni, ada beberapa muka surat. Berapa muka surat yang mastur. Baik, sambung pengajian dekat muka surat 26. Fasal perihal menjaga waktu. Waktu itu mesti diisikan dengan tugas ibadat. Wahai saudaraku, hendaklah anda mengisi waktu-waktumu itu dengan tugas-tugas peribadatan, sehingga tiada berlalu suatu saat dari malam atau siang melainkan ada suatu tugas kebaikan yang diisikan padanya. Dengan itu akan nampaklah berkat waktu-waktu itu dan berhasil faedah bagi umurmu, dan seterusnya akan berkekalan keinginan hati untuk bertaat kepada Allah Ta'ala. Baik. Perihal menjaga waktu, time management. Ini kita baru sebut berapa hari lepas. Sambutan Isra' Mi'raj kita ada sebut. Kenapa ada dalam umat Islam ini, umat Islam, Allah mengatakan di dalam kalender Islam ada di dalam kalender setahunan di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan 4 adalah bulan haram. Kita baru lepas Rejab bulan haram. 4 adalah bulan haram. 12 bulan di sisi Allah Ta'ala. Maknanya yang menetapkan 12 bulan siapa? Allah. Kalau tahun hijrah ataupun tarikh hijrah, yang tetapkan adalah Nabi. Hakikatnya semua Allah lah, tapi zahirnya Nabi. Yang kalau tahun Isra' Mi'raj, Nabi bergerak. Kalau tahun Rabiul Awal, Nabinya lahir. Tapi kalau tarikh dalam Islam, 12 bulan ini Allah tetapkan sejak azali. Sejak azali dah memang Allah tetapkan. 12 bulan ni apa dia? 12 bulan ni Habib Abu Bakar Adni mengatakan 12 bulan ni adalah kita punya time management. Maknanya apa? Time management orang Islam, yang set kita punya time management adalah Allah Ta'ala sendiri. Orang kafir yang set time management dia benda lain. Tapi orang Islam yang setkan time management untuk orang Islam adalah Allah sendiri. Kita ada daily time management, kita ada weekly time management, kita ada monthly time management, kita ada yearly time management. Daily time management apa dia? 5 waktu solat fardu. 5 waktu solat fardu. Kadang orang tanya, 5 waktu solat fardu sahaja, tapi situ ada solat duha, kenapa tak 6 waktu? Situ ada solat malam. Tak. 5 waktu solat fardu itu adalah time management. Siapa yang manage dia punya time daripada subuh sampai zuhur dengan bagus, pasti dia akan teringat duha. Pasti dia akan teringat duha. Siapa yang manage dia punya time bagus daripada maghrib sampai isyak sampai subuh, pasti dia akan mampu bangun qiyamul lail. Itu semua time management. Sebelum maghrib ada waktu qabul lebih kurang dalam sejam atau setengah jam sebelum maghrib. Siapa yang manage dia punya time antara asar dan maghrib dengan bagus, dia akan sedia untuk waktu qabul. Selepas subuh sampai duha ada waktu yang makbul. Siapa yang manage dia punya time daripada subuh sampai zuhur dengan bagus, dia akan siap untuk waktu daripada subuh sampai duha dan dapat solat duha. Itu semua time management yang bagus. Islam dia ada daily time management. Tengok daily time management Islam. Yang set siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang set. Jadi orang ajak jumpa, kita tak dulu orang-orang tua, khususnya yang kalau saya sebut orang tua, ayah saya, datuk saya, peringkat-peringkat sini ramai lagi yang masih baya-baya.
apa mak ayah saya lah. Apa baya-baya mereka ni timingnya, seingat saya orang tua saya daripada dulu, daripada kecil, jarang saya dengar pukul berapa nak jumpa, jam 3, jarang. Pukul berapa nak jumpa, dalam 2 jam sebelum asar lah. Betul tak? Time dia mesti waktu solat. Jomlah kita jumpa gini-gini, jam berapa nak jumpa? Dalam lepas zuhur lah. Kan gitu kan? Tengok orang-orang tua semua ngangguk. Betul, memang gitu. Rata-rata memang gitu. Timing dia 5 waktu solat. Cukup dengan 5 waktu solat, kita boleh manage our time very well. Kalaulah lari pun, lari few minutes, lari tak jauh lari. Sebab apa? Antara waktu-waktu tu dah ada peringatan yang tetap. Ada peringatan yang tetap. Jadi itu kita punya daily time management. Orang kafir apa dia punya time management dia? Saya paling suka kalau tengok orang-orang yang kerja office. Orang yang kerja office, orang kerja corporate. Minta maaf lah, kita bukan kerja corporate bagus, bagus. Baguslah kerja corporate. Tak ada masalah asalkan kerja halal apa semua. Cuma kalau kerja itu kena bezakan time management kita dan time management orang kafir. Yang ada orang solat kerja corporate, dia punya daily life activity macam, minta maaf cakap, macam orang kafir. Bezanya cuma dia diri, duduk, tunduk, diri, duduk, tunduk, solat. Itu sahaja. Itu aja bezanya. Waktu sama macam orang kafir. Bila datang pukul 12, dah lunch break lah. Jom kita makan. Nanti nak kena solat, nak masuk kerja lagi, takut tak sempat. Maknanya apa? Dia punya time management, lunch break. Solat sampingan. Nanti kalau lunch break dah habis, kena kerja balik. Maknanya yang manage dia punya time siapa? Majikan dia, bukan Allah Ta'ala. Yang ada orang bila lunch break aja, dah lunch break, jom kita makan cepat-cepat. Nanti solatnya lambat, dah masuk waktu tak sempat solat. Kan beza. Ayatnya waktu sama, kerja pun kerja sama, tapi ayatnya menentukan apa yang manage dia punya time. Nanti dah pukul 5, dah pukul 5, jom kita bungkus. Nanti nak balik, jalan jam, aku nak kena solat asar pula. Betul tak? Asarnya sampingan. Maknanya bukan asar yang manage dia punya time. Yang manage dia punya time majikan dia. Kalau orang yang asarnya manage dia punya time, dia kerja juga corporate, tapi bezalah dia punya pendirian dia. Dah pukul 5, aku masih tak salat asar lagi, kena cepat-cepat habiskan. Nanti lagi lambat, lagi susah. Nampak? Yang manage dia punya time, tetap solat. Tetap solat. Itu daily time management. Ada weekly time management. Weekly time management apa dia? Isnin puasa, Khamis puasa. Itu time management. Lagi weekly time management yang paling besar sekali adalah hari raya mingguan kita, hari Jumaat, malam Jumaat, kan? Malam Jumaat. Sebab tu bila khatib naik atas mimbar, itu kita punya daily refreshment session. Sebab tu maaf cakap, kalau adalah yang mendengar ataupun yang nanti akan dengar, kalau anda berkuasa untuk menentukan teks-teks khutbah Jumaat, jadi amanah sikit lah. Jadi amanah sikit. Orang datang untuk daily, weekly refreshment, anda bagikan khutbah Jumaat punya tajuk apa dia? Hikmah di sebalik hikmah di sebalik naiknya harga gula. Allahu Akbar. Orang punya weekly management pasal gula. Pasal gula biar orang trainer gym lah bagi nasihat. Biar doktor-doktor bagi nasihat. Ini weekly refreshment. Kasih senonoh sikit teks Jumaatnya. Kalau anda berkuasa. Kalau anda tak berkuasa, doakanlah. Yang ada orang senonoh ke tak senonoh, dia tetap dengan dia punya weekly tidur. Khatib naik aja, dia pun terus mula khutbah dia. Baik. Itu weekly time management. Ada monthly time management. 13, 14, 15 Ayyamul Bid, hari-hari putih kan, kena puasa, itu monthly management. Sebab satu lagi kita nak sebut. Bila khatib naik mimbar, ni khusus untuk laki-laki. Khatib naik mimbar, bila khatib seru, khatib ingin menyeru diri sendiri dan juga muslimin yang hadir sekalian agar supaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kan? Pasti akan ingatkan tentang ketakwaan. Bila dia khatib ingat, itu first refreshment kita untuk minggu tu. Ingat balik bila khatib seru untuk bertakwa, macam mana ketakwaan kita 1 week ago. Kan time management tu. Kan time management. Tengok from last punya seruan untuk takwa dan yang sekarang, ada beza tak ketakwaan kita? Dan yang sebelumnya ada beza ke tak atau makin merosot? Itu semua time management, time management. Dan kalau kali ni khatib seru untuk bertakwa, kita dah ingat, alamak, ini seruan pertama untuk bulan Syaban.
Seruan terakhir untuk Rejab aku masih banyak try. Ni seruan dah sampai seruan pertama untuk Syaban, macam mana aku? Tu semua weekly management, time management. Ada monthly time management, ada kita punya yearly time management, iaitu bulan Ramadan. Sebab itu para ulama mengatakan kalau Ramadannya diberkati, 1 tahun sepenuhnya pun diberkati juga. 1 tahun sepenuhnya pun diberkati. Baik, itu dimaksudkan dengan perihal menjaga waktu. Dan menjaga waktu ni Nabi SAW menyebut orang yang untung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Sebab dia manage dia punya time dengan baik. Manage dia punya time dengan baik. Subhanallah, bab time management ni bab time management ni ada ulama, contohnya Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Beliau itu solat duhanya beratus rakaat. Di samping itu setiap hari 25,000 la ilaha illallah, 25,000 selawat, 25,000 istighfar. Di samping itu ada dakwahnya, di samping itu ada mengaji kitabnya, di samping itu ada ngulang hafalannya, di samping itu ada orang minta nasihat-nasihatnya, di samping itu bangun malamnya. Subhanallah, time management. Dan orang ulama kata ni bukan karamah. Ini bukan karamah. Ini adalah berkat waktu. Berkat waktu. Berkat waktu. Baik. Disebutkan oleh Imam Haddad di sini, apabila orang tu manage dia punya time dengan baik, dia dapat menambah keinginan dalam hati untuk mentaati Allah Ta'ala. Betul. Kita punya waktu dalam hari kita, katalah kita mula dengan subuh. Mula dengan subuh. Mula dengan subuh, habis lepas isyak bila kita tidur. Baik. Itu time dia macam satu line, daripada satu tali, daripada sebelum subuh sampai kita pejam mata. Satu tali. Satu tali yang dah teratur. Apabila satu aktiviti kita tangguhkan, terputus tali. Bila terputus tali, kita kena menjangkau sikit nak dapat balik tali tersebut. Tapi bila kita tangguhkan lagi terputus, lagi menjangkau. Kena melompat pula. Bila lagi terputus, dah tak terjangkau. Makin putus, makin putus, makin putus. Sampai malam takkan waktu kita diberkati. Sebab tu jangan, apa orang putih kata, procrastinate. Melengah-lengahkan waktu. Melengah-lengahkan kerja. Suka melengahkan. Nak buat apa, contohlah balik daripada solat isyak dekat masjid, balik-balik majlis, sampai dekat rumah, aku ni ba'diyah isyak tak buat lagi. Witir tak buat lagi. Ada ayat-ayat Quran yang patut baca lepas isyak, aku tak buat lagi. Tak apalah, main dengan anak dululah. Tak apalah, bual-bual dululah dengan keluarga. Tak apalah, tengok dululah dalam peti ais ada apa. Tak apalah, minum-minum dulu, ngetes sekejap. Tak apalah, call kawan aku dulu. Jadi semua tu procrastinate. Buat aja, terus makin tertangguh. Kalau anak balik rumah walaupun anak teringin tengok peti ais, anak tengok, lepas tu anak tetap boleh buat ibadat. Anak call kawan anak, sembang sampai lewat-lewat, anak sembang, tapi lepas tu anak tak tinggal ibadat. Memang tak tinggal ibadat, tapi khusyuknya pasti dah banyak luput kalau anda mengawalkan perkara yang tetap pada waktunya. Mesti khusyuknya berbeza. Khusyuknya pun berbeza. Baik. Haddad mengatakan, jadi tali tadi kalau kita manage time very well, tali itu tetap. Tali itu apa dia? Tali taat pada Allah Ta'ala. Jadi bila tali itu kita ikut, boleh panjat dengan mudah. Mudah nak taat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita putus-putuskan, terputus-putus kita punya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hendaklah sesudah itu anda tetapkan pula waktu-waktu yang lain untuk memenuhi adat kebiasaanmu, seperti makan, minum, keluar, mencari sara hidup. Ketahuilah bahawasanya tiada akan tercapai sesuatu perkara bila ada yang dicuaikan, dan tiada akan teratur sesuatu urusan bila ada yang dilalaikan. Yang tadi kita sebut. Tangguhkan aja, pasti akan ada perkara susulan. Perkara susulan. Pendakwah contoh. Datang kuliahnya lepas maghrib. Kuliah lepas maghrib. Datang kuliah sampai lambat. Sampai lambat, dia sampai biasanya orang dah start maghrib dulu. Sampai dia join maghrib, salat maghrib. Dia sampai orang dah mula salat maghrib. Mengganggu kuliahnya tak? Tak ganggu waktu kuliah. Kuliahnya lepas maghrib. Tapi sebab dia lambat yang pertama sebelum kuliah tadi dia dah lambat, nanti kuliahnya pun kualitinya kurang.
kualitinya kurang. Sebab itu kalau kita dalam sekolah-sekolah kan cikgu selalu suruh jangan study last minute. Betul tak? Study awal-awal supaya nanti tak tergopoh-gopoh, tenang. Beza dengan orang yang study last minute. Study last minute dia pun pas juga. Tapi bila dia study last minute dia tergopoh-gopoh. Sama. Pendakwah datang nak kuliah maghrib, kuliahnya tak lambat. Tapi solat maghribnya lambat, kuliahnya pun kurang tekunnya, kurang kualitinya, kurang bagusnya, kurang khusyuknya, kurang waridnya yang datang kepada fikirannya untuk sebarkan pada umat. Kurang, sangat kurang. Sangat kurang. Baik. Ini Imam Haddad kata kena tetapkan waktu-waktu. Tetapkan waktu untuk ibadat dan untuk adat. Dah tetapkan waktu untuk ibadat yang diperlukan, tak boleh tak mesti kena ada setiap hari. Ibadat-ibadat yang tak boleh tinggalkan lah. Contoh solat, zikir, ratib yang perlu untuk setiap hari. Dah ada semua tu dah tetapkan, baru kita tetapkan perkara adat. Baik. Kalau kita tetapkan waktu untuk ibadat, ni uruf masyarakat kita lah dekat Malaysia ni. Kalau kita tetapkan waktu untuk ibadat dulu, kemudian kita letak adat, maknanya kita akan masuk kerja dalam pukul 8. Bagi orang yang tinggalnya jauh, susahlah. Kan? Keluarnya 8.30 kan dah jam teruk. Nak kena keluar pukul 7.30. Kan? Nak keluar pukul 7 suku. Yang ada tu lagi awal, 6.30. Keluar. Kalau kita tetapkan waktu untuk ibadat, maknanya apa? Lunch break kita akan lama. Sebab apa? Lepas zuhur ada zikir-zikirnya. Ada qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Kan? Habis macam mana? Sebab itu kita set kita punya waktu, weekdays kena berbeza dengan weekend. Yang ada orang weekend pun dah macam weekdays, tak masuk office tapi ibadatnya tetap tak ada. Yang ada orang lain pula, weekend ibadat ada, weekdays pun diletak ibadat. Tak boleh, haram. Habis zuhur kawan-kawan dah masuk kerja, afwan ana ba'diyah 4 tak pernah tinggal. 40 tahun ana tak tinggal. 40 tahun kau buat dosa. Dah habis tu duduk dekat office, dekat laptop tu dengan tasbihnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha, tak boleh. Berdosa, haram. Khususnya waktu bulan Ramadan. Yang ada orang kan duduk dekat meja, Quran dekat meja dia tepi laptop. Dah tak ada kerja dia buka baca Quran. Dia buat apa ni? Anak nak rebut ni khatam Quran. Tak boleh. Melainkan betul-betul tak ada kerja. Kalau kemungkinan ada kerja, tinggal engkau nak pergi tanya bos saja, kena tanya bos dulu. Bos sekali tanya bos kata, memang ada kerja aku untuk kau. Alamak, apa salah aku tanya, patut aku terus baca Quran. Tak boleh. Kalau engkau terus baca Quran dalam keadaan memang ada kerja, sebenarnya bos tengah tunggu engkau pergi pada dia, haram. Tak apa, jangan risau. Yang pahala tu di sisi Allah Ta'ala, usaha di sisi hamba. Jadi kalau ikhlas adalah amalan pada waktu tu adalah amanah, buat amanah dapat pahala wirid-wirid ni semua walaupun tak dapat buat. Asal amanahnya dijaga. Weekend cerita lain lah. Weekend kena manage balik time. Yang ada orang weekdays bangun awal sebab nak pergi kerja. Weekend bangunnya lambat. Weekend kalau weekdays subuhnya awal. Weekend duhanya berkunut. Itu duhanya berkunut maknanya apa? Subuhnya dah qada. Subuhnya dah qada. Weekends kena manage time balik. Maknanya time management kita weekdays dan weekend berbeza. Kan? Berbeza. Kena manage time. Baik. Imam Haddad kata kena tetapkan waktu. Tetapkan waktu macam mana? Tetapkan waktu bukan, contoh kita tetapkan waktu untuk ibadat. Tetapkan waktu untuk ibadat, sehari ana mesti baca ratib Haddad dan ratib Attas, contoh. Bila nak baca? Satu ana baca pagi, satu ana baca malam. Contohlah. Sehari ana mesti baca Wirdul Latif 2 kali. Satu pagi, satu malam. Petang. Bacanya bila? Tengoklah bila aku sesuai nak baca. Kadang sebelum zuhur baca Wirdul Latif. Masih pagi. Tak boleh. Malam, petang, dah lewat-lewat. Ataupun waktu-waktu yang tak tentu. Kadang pagi sangat, kadang tengah hari. Imam Haddad kata kena tetapkan waktu. Tetapkan waktu maknanya apa? Schedule timing. Dah schedule. Bacanya bila?
Makna lepas subuh ana mesti baca Yasin, mesti baca wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya azim sultan, contoh. Kemudian baca Wirdul Latif, lepas Wirdul Latif mesti ana baca Quran. Itu tertib biasa kan? Quran mesti lepas subuh. Kemudian ngam ana habis baca Quran berapa muka surat, terus masuk waktu duha. Ana akan solat duha, lepas duha ana pergi cari sarapan. Itu waktu ketetapannya. Tak boleh miss. Jangan kita kata asalkan sehari 2 ratib cukuplah. Asalkan memang betul sehari kena baca 2 ratib. Tapi bila timingnya bila? Pagi pukul berapa? Mesti kena ada timingnya. Waktu-waktu yang tetap. Imam Haddad kata tetapkan waktu, bukan tetapkan berapa belah hari yang mana, belah pagi ke belah malam, bukan belah mana. Waktunya, tetapkan waktu. Kena. Nanti Imam Haddad akan sebut lagi. Disebut apa? Bila kita tetapkan waktu akan diberkati. Akan diberkati. Awal-awal bila kita tetapkan waktu, lepas subuh nak baca apa, sebelum subuh nak baca apa, lepas subuh nak baca apa, nanti duha. Lepas duha, baik. Lepas zuhur nak baca apa pula. Dan kita ikut timing tu, awal-awal dia ngantuk sikit. Ngantuk banyak. Awal dia ngantuk banyak. Lama-lama kita akan terkejut. Sebab apa? Ngantuknya dah mula kurang. Dan habis saja amalan yang kita tetapkan tu, banyak waktu nak buat lain. Nak buat perkara lain. Ni yang guru kita sebut. Give time to Allah, Allah will give you time. Kan? Siapa yang biasa ngaji dengan Syekh Abu Zaki tu, dia fahamlah benda ni. Give time to Allah, Allah will give you time. Bagi masa pada Allah, Allah akan bagi masa pada kita. Bagi masa pada Allah, maknanya apa? Waktu yang ditetapkan. Termasuklah lepas majlis, balik rumah, kita punya timing apa? Balik rumah, ana dalam kereta mesti kena habis berapa banyak wirid. Mesti kena solat berapa banyak rakaat. Sampai rumah mesti kena ada pula wirid-wirid sebelum tidur. Sampai di rumah, anak-anak masih tak tidur. Anak ajak bapak main lah. Anak ajak bapak nak makan es krim lah. Es krim. Nak macam-macam lah kan. Balik rumah, tolak everything aside. Tetapkan kita punya janji pada Allah Ta'ala dengan kita punya timing. Habis saja kita punya ibadat, tengok anak dah tidur. Alamak, kesian anak aku tidur, aku tak layan dia. Jangan risau. Lagi kesian dia kalau engkau khianat Allah untuk dia. Lagi kesian dia. Jangan khianat timing dengan Allah. Put everything aside. Ikut waktu yang kita dah tetapkan untuk Allah Ta'ala. Tapi jangan pula kalau kita dah balik rumah, anak sakit nak pergi hospital. Put everything aside. Wirid dulu. Tak boleh lah. Itu kena pergi hantar hospital lah, benda yang darurat kan. Tapi kalau tak ada benda, sekadar nak buat perkara-perkara biasa aja, biarkan walaupun dia tidur, walaupun dia tak seronok tidurnya, esok pagi dia bangun, dia akan lagi seronok daripada kalau kau layan dia. Sebab yang seronokkan dia siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Give time to Allah, Allah will give you time. Allah will give you time. Baik. Berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali, hendaklah engkau membagi-bagikan waktu-waktumu itu dan mengatur pula wirid-wiridmu dengan menentukan setiap waktu ada kerja yang tidak akan anda melanggarnya dan tidak engkau melakukan yang lain daripadanya. Ini kan kita sebut tadi. Kena ada waktu yang spesifik. Waktu yang spesifik dan tak langgarnya. Tak melanggarkan waktu yang kita dah tetapkan. Adapun orang yang membiarkan dirinya tersia-sia menganggur seperti laku dan tabiat binatang, lalu dia menghabiskan waktunya seperti yang dia suka dan bagaimana yang dia suka, nescayalah kebanyakan waktunya akan hilang sia-sia. Padahal waktu-waktumu itu adalah umurmu dan umur itu adalah modalmu dan pokok perniagaanmu. Dengan umur itulah anda akan sampai kepada kenikmatan yang abadi di sisi Allah Ta'ala. Maka setiap nafas dari nafas-nafasmu itu adalah mutiara yang tiada ternilai mahalnya. Dan bila dia pergi tidak akan kembali lagi. Umur adalah saham kita. Umur adalah saham kita. Setiap yang berlalu umur pada kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Khususnya masuk bulan Syaban ni. Bulan Syaban, kita manage kita punya time seolah-olah kita dah masuk Ramadan. Manage kita punya time seolah-olah dah masuk Ramadan. Jangan nanti khususnya yang berpeluang untuk puasa. Yang tak peluang untuk puasa lain cerita. Yang ada orang setiap hari ada majlis, orang jamu makan, tak boleh nak puasa. Itu terserahlah. Tapi yang mampu puasa, puasa.
Puasa seperti Ramadan. Zahir batin. Batin memang kita sucikan diri untuk puasa walau bulan mana sekalipun. Tapi zahir pun, manage time kita waktu puasa Syaban ni macam kita Ramadan. Kalau yang bekerja tetap puasa, manage kalau nanti Ramadan kan tetap kerja juga. Macam mana kalau aku kerja time Ramadan dan aku berpuasa? Manage daripada sekarang. Jangan masuk Ramadan terkejut. Jangan masuk Ramadan baru nak adjust timing. Kan yang ada orang kalau puasa tu bekerja, dia bangun sahur, lepas sahur dia solat subuh apa semua, dah solat subuh, dia pun mandi. Mandi siap-siap apa semua, terus dia nak pergi kerja. Dia tengok timing, oh rupanya aku tak boleh mandi lepas sahur. Aku kena mandi sebelum sahur, aku kena bangun awal sikit untuk siapkan mandi sebelum sahur, kalau tak aku lambat kerja. Adjust tu sekarang. Jangan adjustnya Ramadan. Adjust daripada sekarang. Adjust daripada sekarang. Timing kita manage daripada sekarang untuk Ramadan. Termasuklah baca Qurannya, termasuklah baca wiridnya. Semua tu manage sekarang untuk Ramadan. Wallahu a'lam. Kita sambung pada pengajian akan datang. Sekarang kita buka kitab yang satu lagi.